Bro Haizan, Waalaikumsalam. Aziz Sulong. Perjuangan mesti diteruskan, betul. Z Pilot, Waalaikumsalam. Tupai Jahat. Teruskan perkongsian tuan. Ini saya nak cakap sikit pasal beban hutang yang ditanggung oleh rakyat. Lepas tu berkaitan dengan Sayok ni lah. Sayok ni lah. Teruskan perkongsian tuan. Kangkung pun mahal. Zulkarnain, Waalaikumsalam. Ya, khabar baik, Alhamdulillah. Teruskan perkongsian tuan. Yus Ismail. Roslan Tahir. Rindu kat Datuk Nordin Yunus nanti kita bawa masuk. Rosli Ismail, Waalaikumsalam. Yusuf Pak Ngah, PU Sapuan. Duk CAC jawatan nak kerja hampir Pak Lang Lanos Muhammad Tarmizi, Muhammad Fa'ud. Esok ada persidangan Kedah Ada pemilihan pilih elok-elok Pilih elok-elok, jangan duk bergaduh. Bersatu esok Pilih elok-elok, jangan duk bergaduh. Siapa dapat jawatan pun, kerja harus diteruskan. Perjuangan harus diteruskan. Tuan-tuan. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Burhanuddin Ahelmi. Waalaikumsalam. Akmal Reza, Waalaikumsalam. One Boss, Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian. Jangan segan, jangan silu. Jam dah lewat biasa. Bantuan ramai tak dapat lagi. Barang pula naik melambung. Okey tuan Waalaikumsalam. Dan sesiapa yang Waalaikumsalam pasal Sayok tu. Pasal Sayok tu saya ada buat sedikit research saya tadi. Sebab apa harga Sayok kita meningkat tuan Jadi Zapan tu Waalaikumsalam Jadi dia isunya di sini adalah masalah yang berlarutan daripada dulu lagi lah. Daripada dulu lagi, di mana negara kita ni walaupun digelar sebagai semenanjung emas, tetapi kita bergantung kepada orang kata apa, import makanan. Jadi kalau kita tengok statistik daripada 2016 import makanan yang telah pun dibawa ke orang kata apa, ke Malaysia ini agak besar lah. Khususnya yang melibatkan bahan segar dan beku, dan juga sayur-sayuran serta buah-buahan. Jadi inilah yang menyebabkan apabila berlakunya orang kata apa, peningkatan macam yang dibincangkan oleh Esme tadi berkaitan dengan kenaikan harga baja dan juga bahan kimia di luar negara, yang menyebabkan harga-harga orang kata apa, sayur-sayuran ni meningkat. Jadi apakah tindakan kerajaan khususnya untuk mewujudkan lebih banyak peladang-peladang yang orang kata apa, yang menanam sayur ni semua, peladang pertanian yang menanam sayur dan sebagainya, untuk memastikan bahawa keluaran barangan makanan asas seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran kat dalam negara kita ni mampu untuk menampung rakyat Malaysia, yang mana kita tidak perlu lagi bergantung pada negara luar lah. Khususnya adalah yang saya tengok statistik yang kita dah ambil adalah daripada Pakistan, Bangladesh, India, China dan sebagainya. Macam negara China ni kita ambil sayur Kobe's,
sayur kubis, sayur apa nama ni, macam-macam lah yang jenis sayuran hijau ni banyak yang kita import daripada negara China. Jadi macam ubi apa semua ni, ubi ada yang kita ambil daripada negara China, ada yang kita ambil daripada India, Pakistan dan juga Bangladesh. Jadi apakah tindakan kerajaan? Sebab benda-benda ni semua boleh dibuat ke dalam negara kita. Jadi rugilah apabila kita tidak menggunakan hasil tanah kita tu dengan sebaik mungkin. So hari ini kita tidak memfokuskan untuk mewujudkan lebih banyak rakyat kita yang bercucuk tanam ataupun menjalankan aktiviti pertanian, supaya kita dapat menampung orang kata dapat menampung penggunaan barangan-barangan ni untuk rakyat negara kita. Itu yang saya tengok lah daripada sudut dia punya kelemahan dia. Sebab benda ni lama, sebab negara kita ni dia terlampau bergantung pada import. So kena di peringkat kementerian mereka kena fikirkan lah, mereka kena fikirkanlah kaedah di masa hadapan lah, untuk masa hadapan. Sebab bila produk tu dikeluarkan oleh negara kita, maka harga dia tu akan sedikit menurun, orang kata akan sedikit menurun lah. Jadi dia tidak akan naik, orang kata secara tiba-tiba dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu difikirkan oleh kerajaan di masa hadapan. Walaupun hari ini saya nampak banyak yang kita duk fikir tentang digital ekonomi, tentang jendela dan sebagainya. Tetapi kita kena tahu selain daripada digital ekonomi apa semua, dia juga negara juga memerlukan pertanian, peladangan dan juga perikanan, tuan-tuan. Jadi perlunya grant ataupun pinjaman-pinjaman yang mana diluluskan oleh pihak kerajaan untuk mewujudkan sektor-sektor pertanian, perikanan dan juga peladangan peladangan ini dengan hebatnya untuk menampung jumlah rakyat Malaysia, tuan-tuan. Jadi bila kita bergantung kepada import semata-mata, inilah yang akan berlaku. Bila harga dekat luar negara naik, maka secara tiba-tiba dia akan meningkat 200% ataupun 150% dengan tidak dapat dikawal oleh kerajaan. Pertanian satu perniagaan, dia Tan Sri Mulia Yassin semasa jadi Menteri Pertanian. Ya, betul ya. Dia kena buat balik lah, program tu kena buat balik. Pertanian satu perniagaan ni, yang mana yang elok tu kita kena ambil balik. Kita kena encourage rakyat Malaysia untuk mereka cucuk tanam dan sebagainya. Bukan masa zaman Najib. Zaman Najib dia suruh tanam dekat rumah, jenuh tanam kat rumah kita, penuh dekat balkoni tu. Nak tanam sayur, nak tanam kubis dan sebagainya. Maknanya kena wujudkan lah. Wujudkan. Mungkin kerajaan boleh bagi tanah rizak kerajaan untuk membantu usahawan-usahawan muda untuk mereka melaksanakan aktiviti pertanian, ataupun boleh mewujudkan juga peneroka baru selain daripada ladang kelapa sawit dengan getah. Mungkin juga boleh buat peneroka sayur ni, untuk mereka menanam sayur dan sebagainya. Jadi dia akan menyebabkan harga barang tu kita mudah nak mengawal, dan juga dia akan mengelakkan daripada peningkatan harga barang secara mendadak. Waalaikumsalam. Ada sesiapa yang memberi salam? Siapa view turun pula ni? Okey, tuan, itu adalah berkaitan dengan sayur tu. Zainikmal Zainon. Waalaikumsalam. Ada sesiapa yang memberi salam? Jamal Jamil. Hari ni penat sikit, tuan. Kalau kita tengok Pharma, tuan, 2014 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma, dia mengatakan bahawa import makanan meningkat daripada 42 bilion dengan penambahan sebanyak 12 bilion setahun. Jadi agak tinggi tu import makanan kita, yang mana sebenarnya kita boleh buat benda ni dekat dalam kat dalam negara kita. Sebab negara kita ni kalau zaman British tu dipanggil sebagai semenanjung emas.
Kan? Jadi rugilah kalau kita tidak menggunakan sebaik mungkin. Kan? Semenanjung emas yang diperkatakan itu untuk kita mengeluarkan hasil cucuk tanam kita sendiri untuk menampung rakyat kita. Fik, macam mana rakyat Malaysia nak bercucuk tanam? Ada tanah jual kat China yang Melayu duk lihat je tanpa diambil peduli pasal rakyat. Tu saya kata, kan, kerana orang kata apa, tanah kerajaan ni ada banyak tuan-tuan. Ada yang hutan apa semua, ada yang orang kata apa, yang rizab jalan, ada yang rizab kereta api, kan, ada yang rizab Petronas, ada yang rizab KMB, kan, ada macam-macam rizab lah ada. Kan, jadi kita mohonlah, kan, mungkin kerajaan di bawah kementerian-kementerian tertentu yang mempunyai tanah mereka sendiri, mereka boleh membuat sewaan. Bukan dia biak macam tu saja. Bila biak macam tu saja, rugilah tuan-tuan. Bukan ada penggunaan apa-apa pun, duk jadi hutan tebal je. Kan, so lebih baik dia buat orang kata apa, penyewaan, kan, ataupun mewujudkan peneroka baru tuan-tuan, khususnya di dalam industri pertanian dan juga peladangan. Mungkin juga dia boleh selit dekat situ orang kata apa, perikanan air tawar dan sebagainya. Jadi apa saja kaedah yang digunakan, dia haruslah membuka peluang untuk mewujudkan, orang kata usahawan pertanian dan sebagainya ni. Sebab sekarang ni saya nampak kita tertumpu kepada digital ekonomi dan juga peluang-peluang pekerjaan yang melibatkan industri. Dan juga yang melibatkan penjawatan awam dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut yang lain, perikanan juga adalah peluang pekerjaan. Mungkin kerajaan boleh bagi grant dan sebagainya, untuk mereka memulakan aktiviti pertanian tu, kan. Dan memang ada pun grant di bawah peladang, kan. So mungkin dia boleh besarkan lagi, dan mungkin dia boleh memudahkan untuk orang memohon grant pertanian ni. Sebab selalunya saya tahu dia kena mempunyai tanah dia sendiri. So mungkin juga kerajaan boleh meluluskan grant untuk tanah yang disewa dan sebagainya. Sebab bukan semua orang memiliki tanah. Mungkin dia ada idea ataupun dia ada orang kata apa, ada kebolehan untuk bercucuk tanam dan sebagainya. Jadi bila dia nak mohon grant, dia kena ada tanah. Mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan yang mana tanah-tanah yang disewa juga, boleh diluluskan grant-grant kerajaan untuk dia memulakan aktiviti pertanian. Dan dia akan mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan lah. Sebab dia mungkin ambil pembantu untuk membantu dia melaksanakan pertanian. Dan yang seterusnya, kerajaan juga perlu mewujudkan, kalau tak silap saya, benda ni saya bincang tahun 2018 dengan ada seorang student daripada universiti mana saya lupa dah. Ada dia masuk dalam live saya, kita bincangkan kenapa kerajaan tak buat sebagaimana, tak silap saya, negara Australia kot, yang mana dia buat satu hub. Maknanya diwujudkan satu center untuk kerajaan menyediakan ruang penyimpanan lah sayur-sayur ni apa semua, supaya dia dapat dijual kepada rakyat lah. Maknanya dia tidak bergantung kepada peraih dan sebagainya. Maknanya mungkin dekat sini kita ada pekebun kecil, kita ada orang yang peladang ni yang besar ni. Jadi kerajaan perlulah memastikan mereka ni berdaftar dengan kerajaan, dan orang kata mereka dianak-angkatkan dan ada rekod-rekod berkenaan dengan mereka, dan berapa kapasiti pengeluaran ladang mereka ataupun kebun mereka, dan dekat manakah mereka harus menjual ataupun mereka harus meletakkan hasil-hasil pertanian ataupun hasil-hasil peladangan mereka untuk didistribute kepada seluruh negara. Sebab sekarang ni dia ada isu, dia akan di antara peraih ni pun semua ada isu juga. Sebab bila mereka buat peladangan, dia ada isu main harga, isu lawan harga, isu berkaitan dengan perkauman pun ada juga.
Kan? So kerajaan kena memikirkanlah kaedah-kaedah yang tertentu kan, untuk memastikan kan, bahawa kan, semua masalah-masalah ini selesai. Johor banyak sayur eksport ke Singapura. Itulah pasal dia. Sepatutnya tu saya kata tu kementerian dia perlu ada inisiatif lah kan, untuk dia runding dengan apa nama Tesco ataupun pasar raya dan sebagainya untuk mereka ni masuk kat dalam tu. Dan juga dia perlu juga meletakkan syarat mungkin kepada pasar raya ni yang mana 80% daripada hasil pertanian mestilah diambil di dalam Malaysia. Sebagai khususnya Tesco tuan-tuan. Kalau kita tengok Tesco, saya boleh mengatakan semualah yang ada kat situ semua daripada luar negara lah. Daripada segi sayur hijau, kebanyakannya daripada negara Taiwan, negara China dan sebagainya. Daripada segi ubi-ubi kayu dan sebagainya ni, mereka ambil daripada negara India, negara Bangladesh, Pakistan. Daripada segi cili hijau ni, mereka ambil daripada negara India dan sebagainya. Jadi begitu jugalah dengan cili kering dan sebagainya. So saya rasa kerajaan ataupun di peringkat kementerian harus melihat serius atas benda ni. Dia perlu memastikan mungkin pasar raya ini mereka haruslah 80% daripada hasil yang mereka jual itu mestilah datangnya daripada peniaga-peniaga tempatan ataupun pembekal tempatan. Jadi ini akan membantulah petani-petani dan juga peladang-peladang ni semua. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi dia tidak akan menjadi masalah lah. Dia tidak akan naik harga sayur tu, naik tinggi-tinggi apa semua. Dan dia akan mewujudkan lebih banyak peluang usahawan dan juga peluang pekerjaan. Dan saya rasa benda ini haruslah diutamakan, khususnya daripada segi kita nak membuka semula ekonomi. Apabila kerajaan menjanjikan akan mewujudkan lebih kurang 400,000 peluang pekerjaan, saya rasa dia amat sukar. Sebab bila nak wujudkan peluang pekerjaan, maka dibincangkan berkaitan dengan pelaburan asing, FDI dan sebagainya. Jadi nak bawa masuk FDI sekarang pun kes meningkat pula kan. Nak masuk kepada gelombang yang keempat. Mungkin FDI pun saya rasa dia akan pergi melabur dekat Indonesia. Ada bandar Kalimantan yang baru dibuka. So lebih baiklah dia utamakan kepada hasil tanah rakyat negara kita sendiri. Jadi daripada sudut pertanian, perikanan dan juga peladangan ni, yang mana sekarang ini tuan, sekarang ni untuk maklumat semualah, sekarang ini dimonopoli oleh warga-warga asing. Sebab apa? Sebab kita nak duduk senang nak duduk lekon dan sebagainya. Dan akhirnya ladang-ladang pertanian dan juga perikanan ini dimonopoli oleh warga asing. Jadi inilah yang perlu dipandang serius oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan di dalam pelan pemulihan negara untuk mewujudkan lebih banyak usahawan petani dan juga usahawan-usahawan yang melibatkan perikanan dan juga peladangan ni tuan-tuan. Itu adalah berkaitan dengan harga sayur mahal tuan. Yang keduanya yang saya nak cakap di sini adalah berkaitan dengan moratorium dan juga air citra. Saya dimaklumkan oleh ramai rakan tuan-tuan, tengah duk kerja tadi WhatsApp banyak nak jawab tak boleh sebab lah bukan macam dulu tuan-tuan. Saya nak jawab waktu bekerja tak boleh. Jadi bila saya nak nak orang kata nak jawab waktu kerja susah ni, so waktu malam bila saya boleh jawab, so saya jawab dalam live. Ramai di antara rakan-rakan kita yang telah mendapat panggilan daripada bank yang mengatakan bahawa mereka harus membayar hutang mereka start pada bulan ni. Ataupun tahun depan bulan Januari mereka dah start kena bayar hutang mereka. Dan juga mereka orang kata dia kena bayar bersama dengan interest. So ada banyak yang hantar dekat saya, dia kata hutang dia sebelum ni 350, tetapi selepas dia ambil moratorium hutang dia jadi 380 ataupun 370 ringgit. Apabila dia tanya kepada pihak bank mengatakan bahawa semasa moratorium diberi ada cas-cas yang perlu dia bayar. So saya rasa hari ini kerajaan dia perlu memandang seriuslah ke atas perkara ini. Sebab apa? Sebab rakyat
Dan masih banyak lagi yang kehilangan pekerjaan, yang masih lagi belum bekerja. Dan juga ada di antara mereka yang ada yang kereta kena tarik dan juga ada yang mungkin akan berhadapan dengan bankruptcy. Dan so, bagaimanakah mereka ingin meneruskan kehidupan mereka di saat sekarang ini anak-anak mereka baru saja nak bermula sesi persekolahan. Dan ada juga di antara mereka ada anak-anak mereka yang baru nak masuk universiti dan nak ambil SPM dan sebagainya. And so apabila berlakunya penekanan ataupun tekanan-tekanan yang dibuat oleh pihak bank ini, akan membuatkan rakyat dia akan ada masalah daripada sudut dia punya pemikiran dia dan juga daripada sudut kehidupan dia tu. Jadi kita memohonlah kepada khususnya Tengku Zafrul di Kementerian Kewangan untuk menimbang semula berkenaan dengan perkara ini dan mungkin boleh memberi moratorium secara bersyarat kepada mereka-mereka yang masih lagi tidak bekerja dan juga kepada mereka-mereka yang masih hilang punca pendapatan. Sebab sekiranya tidak diberi, maka ini adalah tidak adil kepada rakyat ini. Sebab apa? Sebab mereka bukan sengaja tidak mahu bekerja ataupun bukan mereka sengaja nak menganggur. Mereka ini hilang pekerjaan adalah disebabkan bencana yang dihadapi oleh negara, iaitu pandemik. Dan juga orang kata bencana yang dihadapi oleh negara dan juga syarikat-syarikat yang terpaksa ditutup akibat daripada SOP yang dikenalkan oleh pihak kerajaan sebelum ini yang menyebabkan pelabur-pelabur ini terpaksa menutup mereka punya industri ataupun terpaksa menutup mereka punya syarikat mereka dan berpindah ke negara lain. So tekanan ini menyebabkan ramai rakyat kita yang hilang pekerjaan. Ramai juga saya mendapat WhatsApp, ada yang mengadu dekat saya macam-macam, cakap nak makan pun hanya bergantung kepada bantuan zakat, hanya bergantung pada bantuan JKM. Tetapi bank cuma bagi dua option. Option yang pertama adalah insolvency, iaitu bankruptcy lah. Option yang kedua adalah AKPK. Maknanya dia boleh merendahkan bayaran bulanan dia. Tetapi bayaran bulanan ni juga hanyalah untuk personal loan saja, pinjaman peribadi. Dia tidak terlibat dengan pinjaman kereta dan sebagainya. Pada bagi tanah 60 juta dengan rumah 40 juta kat Penyamun, baik tumpukan pada pertanian untuk golongan bawahan. Okey, ni dah habis dah tentang pertanian. So kat mana tadi? So untuk hutang kenderaan dia tidak boleh dikurangkan lah. AKPK tidak boleh kurangkan sebab dia memang syarat dia masa ambil moratorium itu dah bagi tahu dah dia memang ada cas yang mana akan menyebabkan bayaran bulanan itu akan meningkat. So WhatsApp yang saya terima ni ada yang sangat sedih lah, cakap Fik tolonglah Fik apa semua sekali ni. Saya rasa saya tidak boleh berbuat apa-apa dan saya rasa kerajaan kena ada hati perut lah. Kena ada hati perut lah. Sebab apa? Mereka sendiri pun tahu anak-anak baru masuk universiti, orang kata baru memula sesi persekolahan, SPM dan sebagainya. Macam mana mereka nak meneruskan ni semua? Betul Fik, saya pun bank panggil pihak bank, malahan saya 1 bulan tak bayar. Itulah itu yang tekanan-tekanan yang dihadapi oleh ni lah. Dan juga mereka-mereka yang tidak bergaji ni sepatutnya kena juga ada pengeluaran KWSP secara bersyarat. Yang jadi masalah sebelum ini adalah pengeluaran KWSP secara tidak bersyarat. Yang mana ada orang yang tidak memerlukan wang tu pun dia mengeluarkan yang menyebabkan simpanan KWSP itu menurun. Dan orang kata sekiranya kita melihat tuan-tuan simpanan rakyat. Simpanan rakyat ni di dalam KWSP ini adalah hak rakyat dan yang mana rakyat dia berhak untuk menentukan dia punya simpanan usia tua dia. Dalam keadaan sekarang ni adalah keadaan darurat. Di dalam keadaan yang amat memerlukan. Yang anak dia nak masuk universiti, yang dia nak anak dia baru nak mula sekolah dan sebagainya. So kerajaan kena fikirlah berkenaan dengan benda ni sebab kerajaan pun tak mampu nak bagi bantuan yang setimpal ataupun tidak mampu menggajikan rakyat yang hilang kerja ni. So orang kata apabila kerajaan tidak mampu berbuat demikian, maka kerajaan kena biarlah rakyat untuk mengeluarkan simpanan mereka dan tak perlulah awak keluar kenyataan pihak KWSP risau dan sebagainya.
Kan, itu adalah hak mereka dan ikut suka mereka lah kan. Dan mereka yang sepatutnya risau ke atas diri mereka sendiri. Kan, jadi kerajaan tak perlu imbuh lah dalam masa depan mereka ni. Kan, jadi apa nama ni, di dalam saat mereka orang kata apa, memerlukan kan, maka biarlah mereka mengeluarkan simpanan mereka. Sebab apa? Dia akan ada dua keadaan yang mungkin akan berlaku. Yang pertamanya akan mungkin berlakunya peningkatan indeks jenayah, yang mana bila dia tidak ada kerja dan dia sukar untuk mendapatkan pekerjaan, maka dia akan mencuri, kan, maka dia akan merompak dan sebagainya. So bila dia mula mencuri dan merompak, maka indeks jenayah akan meningkat. Jadi yang keduanya juga, dia mungkin akan berlakunya masalah-masalah psikologi, peningkatan kes masalah mental dan sebagainya, ataupun cubaan untuk membunuh diri. Adakah itu yang kerajaan mahukan? Rakyat bunuh diri, rakyat gantung diri dan sebagainya, dan ataupun indeks jenayah meningkat ni, kes rompak, kes menyamun ni meningkat. Sekiranya kerajaan tidak mahu perkara-perkara itu berlaku, maka di Syafiq, tolong ketengahkan isu LPPSA yang kejam. Ramai bekas tentera yang diberhentikan. Masalah kesihatan, terpaksa menjual semula rumah sebab pihak LPPSA suruh bayar hutang penuh sekaligus. Nak mohon rumah PPR tak boleh sebab dalam sistem dah memiliki rumah. Betul, bukan saja LPPSA, termasuk juga dengan koperasi PDRM, tuan-tuan. Saya bekas anggota PDRM yang dibuang lah. Okey, terus terang beritahu yang dibuang. So sebelum ini memang saya ada membayar kepada koperasi PDRM lah sebulan 250 kalau tak silap saya lah, mengikut kepada pinjaman yang saya dah penjang dengan mereka. So selepas saja PKP, mereka menghantar surat bahawa suruh saya bayar secara lansam sebanyak bernilai 25,000 ataupun tindakan mahkamah, tindakan penyitaan dan juga bankruptsi akan diambil ke atas diri saya, tuan-tuan. Lepas tu saya rasa tak puas hati lah. Sebab apa saya nak kena bayar cash, sedangkan perjanjian adalah membayar secara bulanan. So apa yang dijawab oleh pihak koperasi PDRM adalah mereka terpaksa mengutip secara lamsam hutang-hutang yang telah dibuat, khususnya bagi mereka-mereka yang bersara ataupun yang telah diberhentikan kerja ni. Mereka kena kutip secara langsam sebab ada masalah kewangan dan sebagainya. So saya rasa benda ni tidak relevan lah macam anggota tentera lah, LPPSA. Masa mereka ambil pinjaman ataupun masa mereka membuat pinjaman untuk beli rumah, mereka dah set dia punya tahun dia, berapa tahun akan habis, dan mereka dah buat pengiraan dan sebagainya. Tiba-tiba apabila bank ataupun pihak koperasi suruh bayar secara cash, rakyat nak ambil duit di mana? Bila rakyat tak mampu nak ambil duit, dia suruh dia bawa keluar saman untuk penyitaan dan juga membangkrupkan. Macam saya sendiri, tuan-tuan, kena sitos ke sikris kena. So saya rasa benda ni saya amat tidak berpuas hati lah. Dia sebab keadaan yang berlaku kat dalam negara kita sekarang ni bukan kehendak rakyat. Hari ni rakyat nak buat dua pekerjaan pun tak boleh. Nak kerja malam pun tak boleh. Sebab apa? Kedai-kedai makan hanya dibenarkan buka sehingga pukul 12 malam. Jadi dia tidak buka 24 jam dan sebagainya. So banyak kedai-kedai pukul 12 malam dah tutup dah. So rakyat nak buat 2-3 kerja pun tak boleh. Nak buat part time pun sukar dan sebagainya. So kerajaan kenalah bertimbang rasa, kenalah ada hati perut. Kenalah fikir berkenaan dengan masalah-masalah yang ditanggung oleh rakyat, tuan-tuan. Jadi itulah dalam berkaitan dengan pinjaman. Betul, tuan-tuan. Memang yang ni saya sahkan. Bukan LPPSA saja, tetapi koperasi PDRM pun mengalami masalah yang sama, yang dia nak dibayar secara cash. Mungkin pakcik ni dia punya balance hutang dia tinggal lagi 40,000. So macam mana dia nak ambil duit 40,000 tu? Dengan anak dia nak masuk belajar, dengan anak dia nak orang kata apa, mula sekolah dan sebagainya. Tiba-tiba di saat sekarang ni pihak LPPSA tu dia suruh bayar 40,000 tu. Peninglah kepala. Jadi inilah yang berlaku sekarang ni, yang mungkin saya rasa perkara ini tak di-highlightkan sangat dekat medsos.
Kan mungkin orang kata apa, dekat dalam berita pun tak apa nak highlight kan, ni tak apa nak highlight kan, tetapi itulah hakikat sebenarnya yang berlaku. Dan hari-hari apa yang dilaporkan oleh akhbar adalah cerita-cerita berkenaan dengan politik semata-mata. Kan cerita tentang apa nama ni, pilihan raya negeri Sarawak, kan cerita tentang parti GPS, kan tentang parti Barisan Nasional, tentang Muafakat Nasional, kan malah pasca pilihan raya negeri Melaka yang mana dah selesai dekat seminggu dah pilihan raya negeri Melaka pun masih lagi ada update kat dalam paper dan sebagainya. Kan masih lagi ada orang duk membicarakan, dan rakyat sebenarnya dah pening dah tentang isu-isu berpolitik ni. Rakyat nak kerajaan prihatin kepada rakyat, dekat dengan rakyat dan dengar suara rakyat dan sebagainya. Isu-isu berkaitan dengan parti politik dan sebagainya ini kan adalah isu nombor 2. Kan bukannya isu asas. Isu asas adalah nak memulihkan ekonomi negara kan, dan juga nak meningkatkan taraf hidup rakyat. So ini adalah fokus utama. Kan fokus utama inilah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kan Faiz Ena, saya malah nak cerita tentang Sarawak. Okey tuan-tuan, yang mana nak bisi boleh bisi dengan saya. Malam ni nak tidur awal malam ni, esok hari Jumaat. Zaini Sidik, ada yang nak berbisi ke? Ada persoalan apa-apa ke? Hang banyak alasan aku buat 2 kerja tak ada hal pun. Dalam move okey je, pemalas okey. Mungkin abang buat dalam move. Adakah dalam move tu boleh dibuat oleh 1000 orang? Dekat certain area tu, sekiranya dia buat oleh 1000 orang dekat certain area tu, maka abang sendiri pun akan hilang abang punya job abang tu. Sebab sekarang ni mungkin abang buat seorang dalam move, sebab tu job masuk banyak. Kan job masuk banyak sebab dekat area tu mungkin abang seorang buat. Sekiranya ada 1000 orang buat, maka job abang akan kurang. Bila job abang kurang, pendapatan abang pun akan kurang juga. And so benda ni tidak ada beza. Sebab tu saya kata dia kena wujudkan lebih banyak peluang-peluang, dan kerajaan kena fikir berkenaan dengan apa nama ni, orang kata apa, keadaan yang berlaku sekarang ni. Macam tu juga dengan Grab. Sekiranya dekat daerah tu mungkin ada 5 orang driver Grab, so mungkin dia akan dapat job banyak. Mungkin dia boleh type macam abang cakap ni kan, hampa ni malas semua, aku dapat job banyak. Tetapi bila 1000 orang rider yang ada dekat situ, mungkin Grab driver ni akan bagi tahu, alah mak, job kurang sekarang ni sebab ramai orang yang dah buat apa nama Grab apa semua segala ni. Macam tu juga dengan Lala Move. Sebab tu jangan sombong. Bila ada ramai orang yang buat benda tu, nanti abang sendiri akan bagi tahu, oh pendapatan saya berkurangan sebab kerajaan tidak mampu menyediakan pekerjaan yang lain. Dan di akhirnya apa nama ni, job-job yang saya dapat pun sikit dan sebagainya. Benda ni saya dah berhadapan semua. Sembang apa, satu kawasan ada 4K, 5K orang. Kalau 100 orang buat satu kawasan pun boleh je. Dia bergantung kepada order. Abang nak sembang apa benda ni? Saya terlibat dalam Grab punya perbincangan. Saya tahulah. Nak sembang apa, dia berdasarkan dalam Move ke Grab ke, dia berdasarkan kepada order, permintaan, demand. Dia supply and demand. Kalau kata user ada 5,000 orang, ada 5,000 orang rider, maka setiap rider tu akan dapat apa nama, hanya satu job saja. Jadi kalau kata ada 10 orang rider di dalam kawasan yang ada 5,000 orang pengguna, maka maka mereka akan dapat job yang lebih. Jadi saya rasa benda ni saya lebih tahu kot. Bukan saya tak tahu berkenaan benda ni, sebab sebelum ni memang kita pernah bawa isu berkaitan dengan Food Panda, berkaitan dengan GrabFood dan sebagainya, untuk mereka menurunkan kadar cas dan sebagainya. Nak sembang apa, aku masih buat. Ya betul lah, tak apalah abang buat benda tu. Saya tak sembang, abang buat, okey lah abang buat. Kalau tak sejarah agama lagi bagus, boleh pergi cari Datuk Zakan. Ada banyak. Kita ada Ustaz Termizi ada buat ceramah agama banyak. Lesen tidak ada, lalamu nak buat macam mana, Grab dan sebagainya. Okey, entah kita malas layan orang yang rasa diri dia seorang bijak.
Okey tuan siapa nak visi dia pun boleh visi kat ni. Muhammad ni dia boleh visi kat. Kita pun nak tengok job dia dapat apa. Adakah dia dapat menampung dia punya hutang dia, sekiranya beban hutang dia macam yang berada-berada kita yang lain tu kan. Jadi kita nak tahu juga siapa boleh cakap macam kita member-member yang buat forex dan sebagainya lah. Mereka cakap okay, sekarang ni kerja tidak ada, kita trade lah. Trading untung sebulan $15,000, $16,000 harian untung $100 dan sebagainya. Orang boleh cakap hang bukan tahu apa, aku yang buat, aku tahu lah. Tapi kalau sembang dengan kita yang tahu, kita akan beritahu lah kan. Dia tak semudah tu lah. Dia tak semudah tu. Fakta terbaik ya Yus Ismail kita boleh bagi rujukan lah. Nanti bila-bila kita akan bawa rujukan untuk tunjuk macam mana mereka punya sistem dia operasi. Lagipun saya sendiri belajar dalam bidang computer science tuan-tuan. Jadi kita tahu tentang operational system ni, sistem-sistem yang mereka buat ni, macam mana mereka operasi dan macam mana job-job ni diagihkan. Jadi saya tak rasa pelik lah sebab saya belajar. Memilih game jamu lagi. Baguslah abang buat Lalamuh, baguslah kita promote lah semua orang buat Lalamuh kat ni. Dan kita tutup semua sektor kat dalam negara ni, kita hanya buat Lalamuh saja. Boleh tak ada masalah apa. Saya tak kata tak bagus. Tapi jangan duk kata saya buat Lalamuh, saya dapat 800 jadi hampa ni semua malas, hampa tak mau buat Lalamuh. Jangan cakap macam tu. Benda tu tak betul. Okey tuan siapa yang nak bisi boleh bisi dengan saya Masa lagi saya nak buat video call kat wife soalan tuan yang negatif tu kita tak perlu layan lah. Yang negatif tu kita layan yang positif saja. Sekarang ni kita kena fikir selain daripada isu politik ni, kita kena fikir isu-isu untuk masalah rakyat ni. Sebab dah mai ni, dia kuih mai masalah-masalah ni. Dia kuih mai masalah anak-anak sekolah, dia kuih mai masalah budak-budak nak masuk universiti, dia kuih mai masalah berkaitan dengan hutang, dia mai masalah berkaitan dengan macam-macam lah, macam-macam masalah yang mai. Dia main banyak masalah tuan Jadi siapa nak bisi boleh. Kalau kita nak fikir secara berpolitik semata-mata, saya rasa buang masa tuan Ya, Muazzam Mustafa Bakri, saya duduk di Putrajaya sekarang ni. Saya duduk di Putrajaya. Macam mana orang berkebun kat bawah tiang TMB tu, saya kata tanah-tanah reserve ni banyak. Dia ada reserve TMB, reserve sungai, reserve kereta api. Kalau kerajaan boleh benarkan rakyat untuk memohon untuk sewa, sewa bukan pi masuk secara haram, sewa pun cukup lah. Sewa untuk mereka menjalankan aktiviti pertanian, saya rasa akan mendapat banyak sambutan. Ramai orang yang akan sambut benda ni. Sebab kalau kita buka plan tuan-tuan, saya tengok plan negeri Kedah sudah lah kita buka di Alok Start. Alok Start tuan-tuan, reserve jalan, banyak reserve jalan. Bukannya sikit, reserve jalan banyak sebab masih lagi banyak kawasan kampungan. So reserve sungai pun banyak juga. Reserve sungai dia 2 meter 20 meter lah dah. 20 meter tuan reserve sungai. So besar. Boleh dibuatnya cucuk tanam dan sebagainya. Macam tu juga dengan reserve kereta api. Reserve kereta api dia ada pagar kereta api yang dekat dengan rel kereta api tu, yang di luar pagar tu yang kosong tu masih lagi reserve kereta api. Dan sekarang ini hanya dipenuhi dengan lalang-lalang dan dipenuhi dengan rumput-rumput. So kalau kerajaan benarkan untuk rakyat apply dekat kementerian orang kata dekat kereta api tanah Melayu, untuk mereka menggunakan tanah tu untuk tujuan orang kata pertanian, saya rasa ramai orang yang akan minta. Sebab sekarang ni di Peladang sendiri, kalau tak silap saya, di Peladang pun mereka ada buat
untuk menyewakan tanah di bawah peladang untuk aktiviti peladangan dan juga aktiviti pertanian kan, organik dan sebagainya. And so kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan ni banyak rizab dia tuan. And banyak rizab. And bukannya sikit rizab dia, rizab banyak tuan. And itu kita tak fikir tentang yang saluran gas bawah tanah lagi. Saluran gas bawah tanah tak silap saya rizab dia apa? 40 meter kan 60 meter. Kan 40 meter 60 meter tu besar tuan, tetapi tidak dia boleh dibuat apa-apalah piling sebab kat bawah tu ada pipe gas, takut pecah kan. So dia boleh buat aktiviti dekat belah atas tu, dia boleh buat bercucuk tanam ataupun dia boleh buat dia boleh belah ayam itik dan sebagainya kan. So orang kata perikanan tak sesuai lah sebab dia nak kena korek tuan, pecah nanti pipe tu nanti masalah pula kan. So orang kata sekiranya kerajaan buka peluang ni kan, maka ramai orang yang akan yang akan buat rizab highway. Mana rizab highway lagi besar kan. Sekarang ni rizab ni digunakan oleh warga-warga asing untuk nak membina rumah kan. Warga asing lah, Rohingya, Bangladesh, mereka menggunakan rizab ni untuk dia buat rumah setinggan kan. So benda tu boleh pula kan. Ada pula pegawai-pegawai yang makan rasuah yang membenarkan benda tu berlaku kan. Jadi bila untuk hasil pertanian untuk rakyat buat usahawan dan sebagainya ni, mereka tak boleh nak bagi kan. Jadi ni yang jadi masalah. Bila orang Melayu buka ya peram dia pergi tutup kan, buka ya peram dia tutup kan. Zai Saleh, nak kena ni balik nak cerita berdawai mampu Jangan terlalu harapkan kerajaan. Tak, bukan harapkan. Saya tak kata harapkan. Harapkan ni maksudnya memohon bantuan kerajaan. Kan, kita tak harapkan. Tapi kita tengok kepada tanah-tanah ni tuan-tuan. Sayang. Kan, Adilia Nur Amanda ni, dia harap ni lain. Harap ni kita harapkan bantuan kerajaan. Kan, jadi rizab ni bukan kita harap bantuan ya. Kita nak sewa, kita bagi. Kalau kerajaan bagi sewa, kerajaan boleh dapat pendapatan daripada hasil menyewa tanah tu. Rizab ni tahu tak rizab ni apa jadi sekarang ni kan. Rizab ni dia jadi rumput kan, dia jadinya lalang ataupun tempat-tempat setinggan warga asing, rugi kan. So bukan kita harapkan kerajaan, kita nak bantu juga kerajaan. Kalau kerajaan bagi guna rizab sungai ni, kita nak bantu kerajaan negeri boleh dapat duit hasil daripada menyewa tu kan. Kerajaan persekutuan pun boleh dapat duit juga hasil daripada penyewaan tanah tu kan. Jadi dibukalah kan, buka untuk orang Bumi Putra untuk ni sewa. Orang Malaysia tanam sayur bawah litar TMB saja tak boleh. Kalau nak tanam tu secara haram lah. Bila ada orang buat report, dia akan main ni lah, dia pergi saman tak padan kena kan. 30,000 lah dia ni menceroboh kena ni. Bukannya sikit tuan, 10,000 kan 30,000, lebih kurang macam tu lah kan. Tekom 4 jap mana ada lompat, tak ada yang lompat. Rizab kerajaan untuk tol, rizab highway rizab kerajaan untuk tol tu saya tahu. Rizab highway lah. Highway ni dia sebelah kiri 40 meter, sebelah kanan 40 meter. Besar rizab kerajaan ni. Buat ladang Hogeh daripada Agrik sampai ke Jeli, pergi Kelantan. Taklah takut sangat, cerah memutih je. Tak ada lah sampai macam tu sekali. Fik, apa cerita dengan Azmi dengar kata Zuraida nak tubuh parti baru? Wallahualam. Tokey Judi Genting pun harap kerajaan bagi tanah juga. Betul Hassan Idris dia asal Genting ni dia bukan saja dapat bantuan daripada ni kacau lah tuan-tuan. Muhammad ni dah lah pakai fake account. Saya blok dia, mengarut pandai orang duk cakap terlebih cerdik ni payah juga. Dia yang Genting ni mula-mula dia dapat projek dekat Kelantan. Lepas dia dapat projek dekat Kelantan, barulah dia ada hasil daripada duit tu dia buka Genting. Dan Genting tu pun asalnya adalah tanah kerajaan juga kan. Jadi itulah bila rakyat yang marhin ni depa cas menceroboh tanah kerajaan. So macam dekat orang-orang
yang ada duit kan, boleh je pergi buka ladang urian dekat Raub dan sebagainya, yang untung, yang kerajaan rugi berjuta-juta ringgit hasil kan, boleh pula kan. Jadi bila rakyat ni yang orang kata, time nak kutip sewa, habang kata tanaman tak jadi, dia sewa ni bukan macam kita sewa. Kerajaan sewa ni dia kena bayar, dia ada term dia. Kalau dia tak bayar sewa, maka dia akan dilupuskan lah agreement dia, orang lain pula ambil kan, orang lain pula ambil tanah tu kan. Jadi dia tidak ada masalah apa, buka lah yang pentingnya buka dulu. Ramai orang nak ambil. Saya pun benda apa berkaitan dengan Rizal ni banyak dah kita duk sembang dan pernah dibawa di dalam Dewan Rakyat pun untuk bagi kepada Bumi Putra ni menggunakan tanah Rizal Melayu dan sebagainya untuk menghasilkan punca pendapatan. Port Sepek sebab Raub relaxnya tu lah pasal dia kan. Jadi bila orang lain ambil, kita tak nampak tuan. Bila orang Melayu kita, orang Bumi Putra nak ambil, ni cakap tak boleh nak harapkan sangat bantuan kerajaan kan. Orang Melayu ni takkan bayar sewa. Ni tuan-tuan dekat Raub Pahang tu kan, dia punya percukaian dia, kerajaan rugi 62 juta setahun. 62 juta rugi, bukannya sikit kan. Fik Rizab KTM, orang kampung aku duk tanam tebu dengan serai je. Ya, betul lah, sebab tu pun boleh tanam. Kalau dia pergi buat macam tanam sayur semua, saya kena saman pula kan. Benda hak buat duit ni, bila dia tahu kata buat duit, dia pasal mana. Bila kerajaan bagi sewa Rizal, kerajaan bila nak ambil balik kena bayar pada owner. Contoh pokok berbuah, satu pokok RM150, tak kisahlah, tak payah ambil pun tak apa, bagi orang kita buat duit kan. Buat apa kita nak ni kan. Bukan bila time kita nak guna tu kita ambil lah guna ni, daripada duk biar jadi hutan saja. Okey tuan, saya rasa cukup malam ni tak ada siapa nak bisi pun. Tanah tol RM75 saja setahun Oh plus ada buat ni persewaan tak ada aku rasa kan. Saya rasa belum buat lagi. Plus belum buat lagi penyewaan tanah ni kan. Banyak mereka ambil secara haram. Okey tuan, setakat tu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada sesiapa yang memberi star tu kan. Kalau boleh bagi banyak sikit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.